Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa saya. Okey, pada hari ini saya nak sharing kepada anda tentang pengalaman saya menggunakan sistem gas asli ataupun NGV. NGV ni sebenarnya adalah alternatif bagi bahan bakar yang menggunakan gas asli. Bahan bakar ni bukan sahaja digunakan pada kenderaan tetapi pada sistem jana kuasa dan beberapa sistem-sistem yang lain lah untuk pemprosesan di industri dan sebagainya. Apa yang membuatkan saya tertarik untuk membincangkan perkara ini adalah selama ini kita sebenarnya banyak dimomokkan dengan berita-berita yang tidak benar tentang sistem NGV ini, terutama bagi mereka-mereka yang mengandaikan dan tidak memahami sistem NGV, dan lebih tepat saya katakan sini adalah mereka yang tak pernah gunakan NGV tiba-tiba nak melatah nak cerita pasal NGV ni. Saya adalah salah seorang pengguna NGV di Malaysia. Walaupun saya bukanlah menggunakan sistem NGV ni pada kenderaan komersial untuk kenderaan persendirian. Keputusan saya untuk memilih sistem bahan bakar NGV ni sebenarnya saya dah fikir lama dah, dan saya telah buat kajian terlebih awal sebelum saya ambil keputusan memasang sistem NGV pada kenderaan baru saya yang baru 6 bulan dia beli tetapi telah pun dipasang dengan sistem NGV. Bayangkan 6 bulan baru beli kenderaan dan macam-macam komen-komen negatif yang saya terima daripada rakan-rakan dan mereka yang tak faham tentang NGV ni. Dan di samping itu saya juga tak dapat mengelak daripada perlu menanggung risiko sendiri sebab apabila kenderaan kita telah dipasang dengan sistem NGV, maksudnya waranti tu pada ketika tu dia boleh terbatal dan sebagainya, macam-macam lah orang kata tentang perkara tu kan. Tapi saya tak peduli pun pasal benda tu. Tapi sebelum saya nak ambil keputusan untuk install sistem NGV ni pada kenderaan baru saya, pada Zora pada ketika dahulu, saya dah fikir dah dan saya dah buat kajian dan saya melihat daripada manakah sistem NGV ni bermula. Sistem NGV antara negara-negara yang menggunakan sistem NGV pada kenderaan mereka adalah negara Itali, dan negara Itali adalah salah sebuah negara yang sendiri mengeluarkan sistem NGV untuk kereta-kereta NGV mereka, dan mereka ni ada sistem pemasangan dan set untuk kenderaan-kenderaan 1500cc, 2000cc yang mana sistem ini merupakan kebiasaan lah, satu benda yang tak pelik lah digunakan di negara mereka. Jadi apabila saya melihat tentang perkara ini, saya memikirkan negara Itali ni adalah negara maju dan mereka sendiri menggunakan sistem NGV. Kenapa kita harus rasa takut? Kenapa harus kita rasa sistem NGV ni tak baik pada kenderaan? Sedangkan kalau kita lihat sekarang ni pun negara-negara maju ni, kenderaan mereka ni lagi hebat daripada kita. Kenderaan-kenderaan continental ni kan, sistem wiring, sistem whatever lah kan, sistem kenderaan dia lagi hebat daripada kita, tapi mereka masih lagi gunakan NGV ni. Oleh sebab tu, waktu nak membuat pemilihan tentang sistem NGV apa yang saya perlu pasang pada Proton Zora saya ni, saya dah tentulah saya akan gunakan sistem NGV yang berkualiti dari negara Itali ni. Sejak 10 tahun yang lalu lah, lebih daripada 10 tahun yang lalu saya dah pasang pun sistem ni, hinggakan pada ketika ini tempat yang saya install tu pun dah tak ada dah. Tapi saya gunakan sistem NGV daripada Itali yang dari brand Ema ni kan, memanglah teramat baik dan langsung tak ada masalah daripada segi sistem dia. Trouble ke kerosakan tu sikit-sikit tu biasalah. Tak ada satu benda yang dalam dunia ni yang berkaitan dengan mechanical
dia akan elok sepanjang masa. Tapi tak adalah masalah-masalah yang major-major ni rosak terhadap sistem ni. Cuma tapi itulah apa yang perlu ada bagi mereka yang menggunakan sistem NGV ni, mereka perlu faham. Pertama sekali bagi kita lah yang nak menggunakan sistem NGV ni, kita perlu ada disiplin bagaimana nak menggunakan sistem NGV. NGV adalah alternatif. Jadi kalau kita nak drive kereta kita pada kelajuan yang sama kelajuannya dengan kereta yang menggunakan petrol, itu adalah tidak tepat. Lebih-lebih lagi, kereta kita ni adalah kereta yang dah dimodifikasi, yang wiringnya perlu diubah suai, piping dia perlu ditokok tambah untuk disesuaikan dengan sistem pemasangan NGV ni. Jadi bila keadaan ni berlaku, tempat di mana kita nak pasang NGV tu adalah sangat-sangat penting. Kalau bengkel yang melakukan kerja tersebut tidak teliti ataupun cara pemasangan dia tidak kemas, ia memang akan mendatangkan banyak masalah pada sistem wiring dan lain-lain lagi. Selain tu, saya juga adalah sedikit pengalaman. Kalau anda tonton video saya, anda boleh lihatlah antara kerja-kerja yang telah lakukan. Saya ada jugalah pengalaman tentang enjin. Jadi apabila saya menggunakan sistem NGV ni, saya memang tak nafikan lah, apabila saya sampai di rumah, memang saya kena baik pulih jugalah. Mana-mana pemasangan yang saya fikir adalah tidak menepati keinginan saya, mungkin dia tak cukup kemas, tak cukup kukuh, itu memanglah. Dan itu adalah ragam saya. Dan kalau awak boleh lihat dalam video-video saya, banyak saya cuba baik pulih lah apa juga benda-benda yang saya fikir benda tu tak begitu baik pada pandangan saya kan. Jadi saya akan modify jugalah. Jadi memang kita tak akan dapat satu pemasangan yang tepat pada sistem NGV ni selagi mana ianya adalah external auxiliary saja, dan bukan satu sistem yang 100% sistem NGV yang dipasang pada sesebuah kenderaan. Tapi yang peliknya, dalam pada tu saya pernah melihat satu video yang kalau tak salah saya, kereta Proton Persona yang dipasarkan di Thailand memang daripada kilang lagi dah disediakan dengan sistem NGV. Saya tak pastilah Proton Thailand dah melakukan macam tu ke, ataupun daripada sini dah eksport ke sana dalam keadaan spek untuk NGV dan sebagainya. Itu saya tak pasti, tapi memang dah ada di Thailand pada ketika tu. Tapi sekarang saya tak pastilah. Kalau anda nak kepastian, cuba awak Google saya punya information tu. Ini penggunaan sistem NGV pada kenderaan Proton Exora saya ni lah, telah menjangkau lebih dari 10 tahun. Dan apakah faedah yang saya perolehi di sebalik sistem ni berbanding daripada kerugian disebabkan pemasangan sistem ni? Terus terang saya katakan, saya tak ada yang rugi pun. Sebaliknya, saya rasa sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada Petronas yang telah memasarkan NGV di Malaysia. Adalah antara satu-satunya stesen yang terulung yang menjual bahan bakar NGV ni pada kenderaan. Sistem NGV pada saya dianya sangat ekonomi, terutama bagi mereka-mereka yang berpendapatan rendah tetapi inginkan sebuah kenderaan yang mungkin agak bersaiz besar seperti Exora ni dan memerlukan bahan bakar yang agak kuat jugalah pada pendapat saya dengan ekonomi kita. Tapi dengan ada NGV, not bad lah. Saya masih lagi boleh memandu kereta ni dengan senyuman, walaupun saya perlu berhadapan dengan kewangan keluarga, kewangan untuk costing pengurusan kereta, highway, lebuh raya punya tol dan banyak lagi lah kan. Kalau anda dah menggunakan kenderaan, saya rasa boleh jawab soalan tu, apakah kos-kos yang perlu ditampung bagi mereka yang menggunakan kenderaan seharian. Pada saya lah, saya ni memang selalu berjalan drive jauh-jauh, terutama dengan kereta ni. Saya punya kereta Exora ni, saya rasa awak pun kenal. Tak ada orang tak kenal Exora di Malaysia ni. Dia ni adalah sebuah kereta yang tak lekang dari masalah demi masalah. Dan masalah yang saya telan lah,
yang saya terima iaitu underpower. Pada ketika itulah lontaran yang sangat tak berasas lah bagi saya, bagi orang ramai terhadap Exora ni. Jadi bayangkanlah dengan kereta underpower kan, pada waktu sekarang ni awak tengoklah 1000cc body kereta dah berapa besar. Zaman dulu orang melihat 1.6 dengan saiz Exora ni adalah satu kereta yang underpower kan. Tapi saya rasa dengan dah lah underpower kan, tapi saya pula menggunakan sistem NGV. Awak bayangkanlah, underpower satu perkara, saya pula menggunakan sistem NGV dengan keadaan NGV ni orang kata pun underpower juga. Awak bayangkanlah macam mana saya boleh terima benda ni dengan hati terbuka. Jawapannya tak lain tak bukan adalah, pertama sekali anda perlu faham tentang apakah mood pemanduan kita seharian. Kalau anda memandulah kereta pada ketika ni dari Jalan Duta menuju ke utara dan daripada Jalan Duta menuju ke selatan tanah air kita, persoalan ni, boleh tak anda dapatkan satu speed yang anda rasa speed tu tak boleh jatuh ataupun bawah daripada 100 km sejam? Saya rasa apa jawapan anda? Okey, bagi saya lah kan, trend kita punya pemanduan kan, walaupun di lebuh raya kita ada speed limit sampai 110, tapi bukan senang untuk kita dapat 110 dalam keadaan semasa ni, dalam keadaan pemanduan kita. Sebab ketika di lebuh raya bermacam-macam perkara yang tak diduga kalau kita drive kan. Kalau waktu siang dengan pembinaan jalan raya, dengan keadaan jalan raya yang dibuat semula, dengan kemalangan, dengan perkara-perkara yang tak terduga kan. Jadi kadang-kadang bila kita drive pun kita tak akan dapat speed yang selaju itu. Dan dengan speed yang tak selaju itu, dengan penggunaan bahan bakar NGV ni, saya memang tak ada masalah pun menggunakan sistem NGV ni. Sebab dengan speed bawah 100 itu adalah speed yang paling sesuai untuk NGV. Dan kalau lebih, anda perlu fahamlah di mana NGV ni adalah bahan bakar alternatif, dan kadaran per liter NGV dengan petrol dia adalah sedikit perbezaan. Jadi kalau anda nakkan satu prestasi yang agak baik, anda boleh beralih lah pada petrol. Jadi tak ada masalah pun nak bertukar daripada NGV ke petrol. Okey, disebabkan saya ni sangat berpuas hati tentang NGV dan Exora, jadi saya dah alami sendiri prestasinya macam mana awak lihat iklan prestasi minyak pelinceran, prestasi minyak enjin, prestasi minyak bahan bakar, prestasinya. Saya pun boleh tafsir sendiri apakah prestasi dia pada saya punya keuangan saya, apakah prestasi dia pada masa depan saya nak menguruskan keluarga dengan costing untuk kenderaan. Jadi terus jadi tanpa rasa bimbang, saya juga memasang sistem NGV ni pada kereta Pro 2 kancil saya yang CC-nya cuma 660, 3 piston gunakan NGV. Awak boleh bayangkan tak? 660 tu saya rasa awak dah boleh fikirkan yang kereta tersebut adalah CC rendah, tak ada turbo dan sebagainya, tapi gunakan pula NGV. Awak bayangkan tak? Awak boleh bayangkan tak betapa kalau nak katakan speed dia rendah, awak boleh bayangkan tak macam horsepower dia akan jatuh, dan tak ada apa yang istimewa lah. Sebab semua orang nakkan prestasi, nak laju dan sebagainya kan. Tapi kali saya tak terfikir pun pasal benda tu. Tapi apa yang menyebabkan saya ni memilih juga NGV adalah sebab saya melihat pada trend jalan. Di jalan-jalan negeri contohnya, kalau lebuh raya kita susah nak dapat speed yang bagus, begitu juga dengan di jalan negeri. Kita nak dapat speed 50 km sejam pun bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab keadaan lalu lintas, keadaan trafik, keadaan orang di sekeliling kan banyak menyebabkan lalu lintas ni tergendala, terutama dalam jalan-jalan negeri-negeri ni kan. Jadi untuk model kancil ni saya dah install NGV ni dah lebih 5 tahun, dan sepanjang saya menggunakan NGV pada kancil, saya pun tidak rasa kecewa seperti yang digambarkan oleh mereka yang tak pernah menggunakan NGV ni, seperti underpower dan sebagainya. Sebaliknya saya rasa lagi hebat, di mana dengan costing dia, saya
rasakan kos untuk menggerakkan kancil dengan menggunakan NGV ni, perkhidmatan dia sangat luar biasa. Dan costing dia hampir menyamai saya menunggang motosikal Cup. Jadi dengan keadaan costing sebegitu, saya dapat sebuah kenderaan ada aircon, tak berhujan panas. Jadi apa lagi yang saya nak? Jadi saya carry on sajalah dengan kancil NGV saya. Tapi selain tu, berbalik juga pada persoalan saya, isu saya, iaitu perkara yang saya bangkitkan pada peringkat awal tadi. Kalau kita nak menggunakan sistem NGV pada kenderaan-kenderaan ni, pertama sekali knowledge lah, pengetahuan. Sebelum saya menggunakan kenderaan, saya rasa kalau pernah menonton video saya pernah terangkan kereta mula-mula saya bukanlah kereta baru, tetapi adalah sebuah kereta second hand yang usianya lebih dari 15 tahun. Jadi awak bayangkanlah, 15 tahun punya kereta dengan sakit pening dia, masalah dia 1001 macam masalah. Apabila saya dah melalui satu pengalaman, satu keadaan menguruskan kereta selama itu, keadaan 15 tahun second hand lagi tu, bukan second lagi dah, orang yang keempat ke kelima entah. Jadi pengalaman tu banyak mengajar saya tentang bagaimanakah nak menguruskan kereta yang sebenarnya. Jadi sebab tu kalau anda tonton video saya, kenapa saya boleh melakukan kerja-kerja pada kenderaan dan sebagainya, sebenarnya kerja-kerja tu adalah dibantu daripada keputusan saya yang masa dulu-dulu tu, yang mula-mula dulu, dengan mendengar nasihat kawan saya, kalau nak beli kereta, belilah kereta second hand, kerana di situ anda akan belajar menguruskan maintenance, ekonomi dan banyak perkara yang anda boleh perolehi. Pengalaman tidur dalam kereta sebab kereta rosak, duit akan jadi apa, duit habis kerana repair kereta, dan kenapa kita tak nak belajar. Jadi benda-benda tu, benda-benda latih to be tu sangat membantu saya. Dan apabila saya menggunakan kenderaan NGV pada kancil sekalipun, so mana anda boleh bayangkan lah, kancil ni 3 piston tau, 3 piston NGV pula tu. Macam mana saya boleh survive hidup saya dengan NGV kancil. Sedangkan kebanyakan orang kan yang saya tengok dapat kancil, nak modify, pasang barang-barang Jepun semua ni, nampak cantik. Padahal kalau kita calculate balik nilai tersebut, kalau kita beli pada sebuah kereta second hand, kita akan dapat kereta yang CC dia lebih bagus, condition dia lebih bagus. Tapi itulah realiti dia, di mana pemikiran saya ni terhadap kenderaan ni berbeza. Saya melihat kancil ni perlu jimatkan lagi untuk membolehkan saya meneruskan kelangsungan hidup menggunakan kenderaan, tetapi tidak hanya memikirkan nak cantik, tetapi saya tak dapat apa faedah di sebalik tu kan. Contohnya lah, kalau you gunakan spare part barang-barang kereta half cut ni kan, satu perkara yang tak boleh nak elakkan, kalau berlaku kemalangan, you susah nak dapatkan spare part. Makin lama makin susah, sebab model tersebut kontainer nak bawa masuk daripada negara Jepun pun susah kan. Dan kalau awak boleh lihat kan, mereka-mereka yang gunakan kereta-kereta half cut ni, dia orang takut dengan JPJ, satu perkara. Yang kedua, lampu dia kalau dah kuning, payah nak belilah kan. Lepas tu kalau awak tengok, body sebenarnya memang boleh cantik, tapi lampu kalau dah kuning nak buat apa? Lampu depan tu dah kuning. Kalau kita gunakan lampu standard ni kan, kita boleh tukar dengan mudah. Itu salah satu contoh lah. Kalau awak tak percaya cakap sini, awak cuba tengok. Okey, berbalik pada NGV. Saya dah keluar tajuk lah tadi tu. Okey, NGV pada kancil ni adalah sangat-sangat yang terbaik lah. Kalau anda fikir motosikal tu jimat, awak gunalah NGV pada kancil. Dia sangat jimat dan dia langsung tak ada masalah pun. Sebab apa yang istimewanya kancil dipasang NGV ni adalah sistem kancil ni masih menggunakan karburator. Untuk NGV ni, selepas saya membuat pembandingan antara karburator dan injection, sistem karburator sangat ideal untuk dipasang sistem NGV kerana pengurusannya lebih mudah berbanding sistem yang gunakan elektronik, ECU, sequential tu lebih mudah. Yang macam karburator ni, dia sistem dia panggil mixer kan. Mixer ni dia lebih mudah faham, lebih mudah trace kat mana dia rosak. Okey, berbalik tentang sistem NGV ni, saya baru ni adalah melihat dalam video mana saya tak ingat lagi,
adalah orang yang cuba untuk memperlekehkan, mempertikaikan kewujudan NGV di Malaysia ni. Bila saya menonton video tersebut, saya ingin mempersoalkan jugalah tentang video tersebut, di mana kalau kita tak gunakan NGV, saya fikir tak perlulah kita menerangkan buruk baik NGV ni. Sebab saya dah berkecimpung, dah hidup dengan NGV ni, bukan hidup lah, hidup dah. Okey, saya dah menggunakan NGV ni dah lebih 10 tahun lah, totally 10 tahun. Dengan saya perlu berjalan jauh dengan kenderaan saya sistem NGV, dengan saya nak survive hidup saya pada ketika lalu dengan kos yang tinggi dan sebagainya, macam mana boleh survive dengan NGV. Lepas tu saya juga bolehlah berkemampuan lah melakukan penyelenggaraan pada sistem NGV ni, servis dan buka-buka, pasang dan repair lah. Jadi saya fikir NGV tak ada masalah pun. Apa yang berlaku pada kita ni lah, pertama sekali orang nak gunakan NGV ni kan, mereka ni anggap NGV ni macam minyak biasa. Dia nak pick up sama tahap dengan minyak petrol. Tak boleh. NGV adalah tambang murah. Everyone can fly. Apa maksud everyone can fly tu? You boleh fly, tapi you kena fly daripada KLI 2 lah. KLI 2, maksud KLI 2 tambang murah kan, tambang murah di KLI 2. Jadi kalau you nak fly, you nak drive dengan NGV, you kena ingat you berada pada position mana. You berada pada position sistem bahan bakar ekonomi. Jadi kalau ekonomi dia sesuai untuk jalan-jalan yang maybe jam ke, jalan slow-slow ke. Tapi kalau you nak laju, kenapa you tak nak tukar kembali semula pada penggunaan minyak? You masih lagi nak jimat. Itu yang pertama lah. Yang kedua, sikap tak ambil tahu tentang pengurusan NGV menyebabkan you gagal. You tak akan boleh gunakan NGV kalau you tak ambil tahu tentang sistem NGV. Sebab sistem NGV ni dia tidak dipasang pada kenderaan yang betul-betul baru, tapi ada adalah sebuah sistem yang modified, yang dipasang pada kenderaan. Dan disebabkan perkara-perkara inilah kan, sambutan NGV dianggap kurang. Jadi adalah beberapa stesen NGV ni, kalau kita lihat dia dah mula ditutup. Ada negeri-negeri yang langsung tak ada sistem NGV. Contohnya di Pahang dulu ada, di Gambang ke tak salah saya. Tapi lama kelamaan bila sambutan dah kurang, dia terpaksa tutup. Jadi perkara-perkara info-info negatif ni lah menyebabkan kita ni sepatutnya mendapat satu sistem bahan bakar yang ekonomi, yang boleh membantu kehidupan kita. Tapi bila kita dengar perkara-perkara yang negatif ni, yang menyebabkan sistem NGV dipandang hambar. Okey lah, sebelum saya nak stop awak lihat ni adalah sebuah kereta yang saya pandang. Kereta apa tu? Velfire kan, Alphard kan. Sekarang saya tanya awak, adakah pemilik Velfire ni tak tahu yang NGV ni tak bagus sebagaimana yang awak fikirkan? Tak bagus ke NGV ni? Tapi mereka, kenapa dia ni masih lagi gunakan NGV? So kalau kita punya kenderaan tak sehebat Velfire, kita nak mempersoalkan pasal NGV, saya rasa itu dah tak tepat. Dan kita jangan ambil kira tentang model kenderaan baru lebih jimat minyak. Tetapi awak tahu tak, setiap model yang jimat minyak tersebut, ia menggunakan teknologi ataupun spare part yang mahal-mahal, dan memerlukan ada setengah yang perlu menggunakan bateri, menggunakan sistem teknologi yang perlu disenggara dengan sukar, di mana tak semudah tu dia nak jimatkan minyak tanpa menambah teknologi-teknologi spare part yang sangat sukar diselenggara. Tapi kalau dengan NGV ini adalah mudah, di mana pasang saja NGV, sampai masa kena servis, kena repair oleh mereka yang berkelayakan. Dan pastikan bengkel-bengkel yang anda nak pergi tu memang grade A lah, yang berkualiti. Dan sama anda perlu ada disiplin bagaimanakah nak menggunakan sistem NGV ni dengan baik, dengan kefahaman kita. Sebab NGV ni negara maju menggunakan, apatah lagi kita. Okey, sampai dulu, jumpa lagi.